Salam sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan subtopik terakhir untuk bab 2, 2.4, kelemahan data pendapatan negara. Di akhir pembelajaran, diharapkan pelajar dapat menjelaskan kelemahan data pendapatan negara sebagai alat perbandingan taraf hidup antara massa dan negara. 2.4, kelemahan data pendapatan negara. Subtopik ini kita akan membincangkan kelemahan data pendapatan negara ini sebagai alat perbandingan taraf hidup rakyat sesebuah negara. Dan kita akan bincang dari sudut antara massa dan antara negara. Bagaimana wujudnya kelemahan data pendapatan negara itu dalam membandingkan taraf hidup antara massa. Yang pertama ialah perubahan tingkat harga. Data pendapatan negara tidak menunjukkan perubahan tingkat harga umum antara massa. Taraf hidup sesebuah negara itu dikatakan meningkat apabila pendapatan negara meningkat. Tetapi jika pendapatan negara meningkat disebabkan oleh peningkatan harga umum, maka taraf hidup rakyat sebenarnya tidak berlaku peningkatan, sebaliknya telah menurun. Oleh itu, perbandingan pendapatan negara melalui massa harus menolak kesan kenaikan tingkat harga umum dengan menggunakan data pendapatan negara benar. Sebab untuk data pendapatan negara benar, data benar ini dia adalah mengikut harga tetap ataupun kita kata harga asas, di mana pendapatan negara benar telah hapuskan pengaruh tingkat harga umum yang berlaku pada tahun semasa. Jadi untuk mengukur taraf hidup memang kita lebih tepat guna pendapatan negara benar dan bukan guna pendapatan negara lah, pendapatan negara nominal, bukan guna pendapatan negara nominal, tapi guna pendapatan negara benar lebih tepatlah untuk mengukur taraf hidup. Yang kedua, masih di bawah antara massa, yaitu perubahan kualiti barang. Data pendapatan negara tidak menunjukkan perubahan kualiti barang yang dikeluarkan antara massa. Melalui massa, kita tahu bahawa barang dan perkhidmatan akan mengalami perubahan dari segi kualiti ataupun bentuk fizikalnya. Dan jika kualiti meningkat, bermaksud taraf hidup meningkat. Jika kenaikan tingkat harga umum adalah diikuti dengan peningkatan kualiti barang, maksudnya harga barang itu mahal sebab ada kualiti, jadi kita boleh kata taraf hidup rakyat meningkat. Tetapi hakikatnya pendapatan negara yang kita hitung sekarang tidak menggambar peningkatan kualiti barang. Jadi sukar kita katakan pendapatan negara meningkat equal with taraf hidup rakyat itu meningkat, ya. Sebab kita tidak, dalam pendapatan negara kita tidak nampak item kualiti itu. Seterusnya, perubahan komposisi keluaran negara. Data pendapatan negara tidak menunjukkan perubahan dalam komposisi keluaran antara massa. Perkembangan teknologi dan inovasi membolehkan lebih banyak jenis barang dan perkhidmatan baru dihasilkan. Jadi taraf hidup masyarakat meningkat kerana masyarakat dapat menikmati pelbagai jenis keluaran yang baru. Namun, jika kenaikan dalam pendapatan negara berpunca daripada tambahan keluaran yang tidak memberi manfaat kepada rakyat, seperti senjata api, maka taraf hidup akan menurun. So di sini bermaksud, dalam data pendapatan negara itu kita tidak tahu komposisi keluaran negara tersebut. So kita tahu bahawa jika makin banyak ataupun terdapat pelbagai jenis barang yang dinikmati oleh masyarakat, so kita kata taraf hidup rakyat itu meningkat. Tetapi jika dalam menghitung
keluaran negara, jenis barang yang dihasilkan lebih kepada senjata api. Sini khususnya kepada negara-negara majulah. Okey, yang senjata api ini dihitung dalam pendapatan negara. Tetapi kita tahu senjata api tidak memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. So, dikatakan sebenarnya kalau komposisi keluaran tu mutu yang tidak bermanfaat, taraf hidup akan menurun. Tetapi kalau komposisi keluaran itu melibatkan contohnya barang-barang akhir, barang-barang pengguna, barang-barang modal yang melibatkan pengeluaran barang. Jadi itu akan menyebabkan taraf hidup rakyat meningkat. Namun hakikatnya dalam pendapatan negara kita tidak nampak komposisi keluaran tu. Okey? So, itu kelemahan dia lah. Okey, yang seterusnya ialah perubahan saiz dan struktur penduduk. Pertambahan pendapatan negara benar melalui masa tidak semestinya diikuti oleh peningkatan pendapatan per kapita benar jika kadar pertambahan penduduk melebihi kadar pertambahan pendapatan negara benar, maka taraf hidup masyarakat menurun. Okey, di sini kita lihat ya. Okey, kadar pertambahan penduduk. Okey, sini ialah kadar pertambahan pendapatan negara benar. Okey, so kedua-dua yang ini meningkat. Penduduk meningkat, peratus pendapatan negara benar pun meningkat. Tetapi sekarang kamu compare, jika kenaikan dalam penduduk ini peratusannya lebih besar daripada pendapatan negara benar, so adakah taraf hidup rakyat akan meningkat? So jawapan dia taraf hidup akan menurun. Okey, dan sebaliknya lah. Okey, sebaliknya jika peratus kenaikan penduduk itu lebih kecil, tetapi untuk peratus kenaikan pendapatan benar kenaikan dia lebih banyak berbanding dalam bilangan penduduk. So, kita katakan di sini taraf hidup rakyat meningkat. So, di sini kita kena tahu juga penduduklah dengan pendapatan negara tu, bilangan dia. Siapa yang lebih banyak. Jadi, baru kita boleh katakan taraf hidup tu meningkat ataupun menurun. Kena compare lagi lah. Maksudnya bukan setakat guna data pendapatan negara sahaja. Kita kena juga lihat penduduk tu, bilangan penduduk tu. Okey. Next ialah perubahan masa rehat. Data pendapatan negara juga tidak menunjukkan perubahan dalam masa rehat yang dinikmati oleh pekerja. Jika pekerja bekerja lebih masa, for sure, jumlah keluaran yang dapat dihasilkan adalah banyak kan? Maka pendapatan negara akan meningkat. Tetapi masa rehat rakyat berkurang. Maksudnya taraf hidup masyarakat menurun. Sebab dia bekerja lebih, dia kurang rehat. So, quality life dia itu turun. Tetapi sebaliknya, jika pendapatan negara menurun disebabkan oleh penurunan masa bekerja, tetapi rakyat dapat masa rehat yang lebih. Masa rehat itu menunjukkan taraf hidup rakyat meningkat dan bukannya menurunlah. Okey? Dan terakhir di bawah antara masa ialah perubahan externality negatif. Data pendapatan negara juga tidak menunjukkan perubahan kesan luaran negatif dan kos sosial yang perlu ditanggung oleh masyarakat. Externality negatif ini merujuk pencemaran. Okay. Jika peningkatan pendapatan negara mengakibatkan externality negatif, okay, kenapa peningkatan pendapatan negara itu akan mengakibatkan externality negatif? Sebab kegiatan ekonomi itu dijalankan secara pesat. So, pendapatan negara akan meningkatlah, tetapi pencemaran akan berlaku. Jadi, kalau sebab peningkatan pendapatan negara itu akan mengakibatkan pencemaran, jadi taraf hidup rakyat tidak meningkat walaupun pendapatan negara yang kita hitung itu meningkat. So, taraf hidup akan menurun jika kegiatan ekonomi yang tidak terkawal telah menjejaskan kesihatan dan kualiti hidup masyarakat.
So, itu adalah kelemahan data pendapatan negara sebagai alat perbandingan taraf hidup antara masa dalam sebuah negara. Di mana dia terdiri daripada perubahan tingkat harga, perubahan kualiti barang, perubahan komposisi keluaran, perubahan saiz dan struktur penduduk, perubahan masa rehat, dan perubahan externality negatif. Namun kelemahan data pendapatan negara sebagai alat perbandingan taraf hidup, kita boleh juga compare antara negara. So yang pertama ialah perbezaan kos hidup. Data pendapatan negara tidak mencerminkan tingkat harga dan kos sara hidup sesebuah negara. Kita tahu bahawa tingkat harga umum dan kos sara hidup sesebuah negara itu adalah berbeza dengan negara lain lah. Misalnya, kos sara hidup di Jepun memang adalah lebih tinggi berbanding dengan Malaysia. Bagi negara yang mempunyai kos sara hidup yang rendah, tingkat harga umum yang rendah, so seolah-olah pendapatan negara mereka akan menjadi lebih rendah. Tetapi sebab kos sara hidup rendah itu telah menyebabkan taraf hidup mereka sebenarnya adalah lebih tinggi daripada negara yang perlu membayar kos sara hidup yang tinggi. So di sinilah perbezaan kos hidup tu telah menyebabkan wujud kelemahan. Kita guna data pendapatan negara itu sebagai alat perbandingan taraf hidup. Yang kedua ialah perbezaan masa rehat. Data pendapatan negara juga tidak menggambarkan masa rehat yang dapat dinikmati oleh rakyat sebuah negara. So kita tahu kalau masa kerja itu lama, pendapatan negara meningkat, tetapi taraf hidup rakyat rendah sebab masa rehat itu kurang. Sementara mereka yang masa kerja kurang, negara itu memperolehi pendapatan negara yang rendah, tetapi sebenarnya taraf hidup rakyat di situ adalah tinggi sebab mereka mempunyai masa rehat yang banyak. Seterusnya ialah perbezaan komposisi keluaran negara. Data pendapatan negara tidak mencerminkan komposisi keluaran antara negara. Kita lihat ya, contohnya negara maju. Pendapatan negara di negara maju tinggi, tetapi sebahagian besar daripada perbelanjaannya digunakan untuk tujuan ketenteraan yang tidak memberi faedah secara langsung kepada rakyat. Jadi compare tu negara membangun yang pendapatan negara rendah, tetapi sebahagian besar daripada pendapatannya digunakan untuk tujuan mengeluarkan barang pengguna dan barang modal. So kita boleh nampak komposisi keluaran tu akan menyebabkan untuk komposisi keluaran yang lebih kepada barang pengguna dan barang modal itu akan menikmati taraf hidup yang lebih baik. Seterusnya ialah perbezaan agihan pendapatan. Data pendapatan negara tidak mencerminkan agihan pendapatan penduduk sesebuah negara. Contoh kita lihat, pendapatan negara A tinggi, tetapi agihan pendapatan itu tidak setara. Kaya sangat kaya, miskin sangat miskin. So taraf hidup di negara itu sepatutnya menjadi rendah. Contoh pendapatan negara B tidak tinggi, tetapi agihan pendapatan di negara B itu setara. So kita kata taraf hidup mereka lebih tinggi lah. Seterusnya ialah perbezaan kegiatan produktif yang tidak diambil kira dalam dalam pengiraan pendapatan negara. Kita tahu dah bahawa pengiraan pendapatan negara hanya mengambil kira nilai kegiatan yang dipasarkan. Pendapatan negara sesebuah negara akan menjadi lebih rendah berbanding negara lain apabila negara itu mempunyai banyak aktiviti ekonomi yang tidak dipasarkan seperti pertanian sara diri. So ini berlakulah di kawasan di negara membangun. Oleh itu, perbandingan taraf hidup perlu mengambil kira nilai kegiatan yang tidak dipasarkan. Seterusnya ialah perbezaan saiz dan struktur penduduk. Sesebuah negara tidak semestinya mempunyai taraf hidup yang lebih tinggi berbanding negara lain sekiranya negara itu mempunyai saiz penduduk yang besar. Contoh,
Indonesia mempunyai KNK yang lebih tinggi daripada Malaysia. Tetapi saiz penduduk di Indonesia adalah sangat besar ya. So menyebabkan apabila kita kira KNK per kapita, kita bahagi dengan jumlah penduduk, maka KNK per kapita di Indonesia adalah lebih rendah berbanding dengan Malaysia. Maka pendapatan per kapita dan bukannya pendapatan negara adalah lebih sesuai digunakan untuk membandingkan taraf hidup antara dua negara. Seterusnya ialah perbezaan dalam jumlah guna tenaga dan pengangguran. Data pendapatan negara juga tidak menggambarkan tingkat guna tenaga dan pengangguran yang dihadapi oleh sesebuah negara ya. Walaupun negara itu mempunyai tingkat pendapatan negara yang tinggi, taraf hidup rakyat di situ tidak semestinya tinggi ya kelas jika kadar pengangguran negara itu adalah sangat tinggi. Dan taraf hidup rakyatnya adalah lebih rendah berbanding negara yang mempunyai tingkat guna tenaga yang tinggi dan kadar pengangguran yang rendah. So, setakat data pendapatan negara, tanpa lihat kadar pengangguran pun kita tidak boleh ukurlah sebenarnya untuk taraf hidup ini. Seterusnya dan yang terakhir, perbezaan externality negatif. Data pendapatan negara tidak menunjukkan externality negatif seperti pencemaran alam sekitar. Jika kemajuan ekonomi di negara maju mewujudkan externality negatif yang serius, nilai pendapatan negara yang lebih tinggi di negara maju tidak dapat menggambarkan taraf hidup mereka sebenarnya adalah lebih tinggi daripada negara lain yang kurang menghadapi masalah pencemaran. So itu adalah kelemahan data pendapatan negara dalam perbandingan taraf hidup antara negara, yaitu perbezaan kos hidup, perbezaan masa rehat, perbezaan komposisi keluaran, perbezaan agihan pendapatan, perbezaan kegiatan produktif, perbezaan saiz dan struktur penduduk, perbezaan jumlah guna tenaga dan pengangguran, dan akhirnya perbezaan externality negatif. So, itu saja untuk kelemahan data pendapatan negara. Thank you, kelas.